Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Tengah Malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Kementerian Pendidikan menetapkan 24 Jun depan untuk pembukaan semula sesi persekolahan. Bagaimanapun ia hanya melibatkan pelajar yang mengambil peperiksaan sijil Persekolahan Malaysia SPM, sijil Vokasional Malaysia SVM, sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, sijil Tinggi Agama STAM dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Bagaimana keselamatan anak-anak apabila sekolah dibuka semula nanti? Jangan bimbang. Kami yakin dengan kerjasama guru ibu bapa, guru-guru dan anak-anak dalam mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan, anak-anak kita dapat hadir ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dalam keadaan yang selamat. Dalam hal ini, kami amat berharap agar ibu bapa atau penjaga dapat memastikan bahawa anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Beliau bercakap pada sidang media khas di Putrajaya. Tambah Dr. Mohamed Razi, garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah telah mendapat pengesahan KKM dan diedar 4 Jun lepas supaya persiapan rapi dapat dibuat. Bagi pelajar yang tidak mempunyai peperiksaan pula, Dr. Mohamed Razi berkata, seperti dimaklumkan sebelum ini, sesinya akan dibuka secara berperingkat dan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Tinjauan mengejut ke sekolah-sekolah akan dibuat oleh Kementerian Pendidikan bagi memastikan prosedur operasi standard SOP pembukaan sekolah dipatuhi. Dr. Mohamed Razi menjelaskan pemantauan telah mula dilakukan pihaknya yang melibatkan semua pegawai kanan kementerian. Untuk memastikan SOP ini dipatuhi, pihak kementerian telah maklumkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pihak PPD supaya membuat pemantauan terhadap sekolah-sekolah. Kita sekarang ini telah memulakan pemantauan terhadap sekolah-sekolah dan saya juga telah meminta kedua-dua timbalan menteri serta pegawai kanan kementerian untuk turun ke sekolah tanpa memberitahu sekolah. Ya, untuk pengetua dan guru besar di luar sana, untuk guru-guru, insya-Allah ada peluang kami akan singgah di mana-mana sekolah. Ya, bukan tujuan apa, untuk memastikan bahawa semua sekolah bersedia. Ya, jika ada keadaan di mana sekolah tidak mematuhi SOP, kita ada masa 2 minggu lagi, masih banyak ruang untuk kita tambah baik. Pada masa yang sama, beliau turut memaklumkan pihaknya sedang meneliti dan menganalisa takwim persekolahan tahun ini. Kemungkinan sama ada cuti hujung tahun akan berubah akan diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu di Kelantan, seramai 24,784 pelajar tingkatan 5 dan 6 membabitkan 176 sekolah akan memulakan sesi pembelajaran mereka 2 minggu lagi. Jumlah itu melibatkan 12,757 guru sekolah menengah yang akan mula bertugas. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan Fauzi Zahari berkata, kesemua sekolah terlibat akan mengguna pakai prosedur operasi standard SOP yang telah digariskan kementerian sebelum ini. Di Kelantan ini kita sedang bersedia untuk pembukaan sekolah dan apabila YB Menteri Kanan Pendidikan mengumumkan tarikh pembukaan sekolah, maka sekarang ini pun pihak sekolah di Kelantan ini telah memulakan persediaan tersebut. Beliau memberitahu demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM ketika meninjau persiapan guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra, Kota Baru untuk memulakan sesi persekolahan 2 minggu lagi. Menurut Fauzi, penataran garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah dari Pejabat Pendidikan Daerah PPD ke sekolah-sekolah telah diedarkan sejak semalam dan akan selesai pada 15 Jun ini bagi membolehkan pentadbir dan guru membuat persediaan sewajarnya. Jelasnya garis panduan pergerakan pelajar di dalam sekolah bermula setibanya pelajar di pintu masuk hingga mereka pulang dan mereka juga akan mengamalkan norma baharu di sekolah, antaranya sentiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri. Jumlah pelajar di kelas pula antara 17 hingga 18 orang bergantung kepada saiz kelas di sekolah masing-masing. Dalam pada itu, Pengetua SMK Ismail Petra, Nur Silawati Yusof memberitahu seramai 118 pelajar termasuk 17 pelajar tingkatan 6 sekolah itu akan memulakan sesi persekolahan mereka bagi peringkat pertama.
Utamakan sekolah ni 2K, iaitu kesihatan dan keselamatan pelajar. Okey, jadi di mana pelajar tadi kami akan meletakkan risalah ataupun artikel berkait rapat dengan cara untuk menjaga kebersihan diri, dan maklumat kepada pelajar akan beri setiap masa ke semasa, dan juga kami melibatkan peranan PIBG. Selain mengamalkan penjarakan sosial di dalam kelas, pelajar juga hendaklah mengikuti SOP ditetapkan termasuk ketika ke tandas. Hanya 2 kes baru COVID-19 direkodkan Kementerian Kesihatan pada hari ini. Ia kes baru terendah dan kes satu angka buat hari ketiga berturut-turut, sekaligus boleh dianggap sebagai pencapaian terbaik dalam misi mengekang penularan wabak COVID-19. Lebih melegakan, salah satu daripada kes itu adalah kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara. Sukacita dimaklumkan bahawa pada hari ini juga tiada kes penularan dalam negara dicatatkan di kalangan warga negara Malaysia. Satu kes penularan di dalam negara yang dicatatkan adalah merupakan seorang bukan warga negara, di mana kes ini dilaporkan di Kuching, Sarawak, iaitu kes saringan kepada kontak rapat kes 8,303. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia kini sebanyak 8,338 kes. Satu kematian turut dilaporkan melibatkan seorang warga negara Malaysia berusia 61 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan buah pinggang. Ini menjadikan jumlah kes kematian 118 kes. Selain itu, 39 kes telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Operasi saringan kes COVID-19 masih dijalankan seperti biasa meskipun kes positif virus berkenaan mencatat angka 1 digit. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham menjelaskan ujian saringan akan tetap diteruskan kepada kumpulan sasar bagi mengesan kes positif dalam kalangan mereka. Tapi kalau kita lihat di makmal hari ini ada kurang sikit, iaitu hanya melaksanakan 27,000. Ini adalah kerana sampel-sampel yang dihantar tak sempat dilaporkan pada hari ini. Tetapi jumlah saringan masih berterusan, iaitu kumpulan sasar yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Kesihatan ialah 9 kumpulan sasar, dan kita masih menjalankan saringan. Dan juga kalau kita lihat setiap kumpulan yang kita masukkan, contohnya Pusat Jagaan Warga Emas, ada pertambahan kes, dan juga ada pertambahan pusat juga. Dalam pada itu, beliau berkata KKM akan terus mengawasi jangkitan tempatan COVID-19 bagi memastikan ia terkawal. KKM akan melaksanakan langkah seterusnya yang memberi tumpuan kepada sempadan antarabangsa selain melihat kepada indeks global. Dr. Noor Hisham menjelaskan Malaysia turut akan berbincang mengenai prosedur operasi standard SOP yang dipersetujui bersama negara jiran seperti Brunei, Singapura dan Thailand sebelum menarik semula halangan sempadan. Beliau turut memaklumkan 2 lagi kluster telah ditamatkan hari ini, iaitu kluster Selangor Mention dan kluster IPT Sabah, sekaligus menjadikan 34 kluster ditamatkan secara keseluruhan. Sementara itu, pada akhir sidang media, Datuk Dr. Noor Hisham memaklumkan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Rohaizat Yun akan bersara wajib bermula hari ini. Beliau yang setia menemani Ketua Pengarah Kesihatan pada sidang media harian telah berkhidmat bersama Kementerian Kesihatan KKM selama 35 tahun 10 hari. Datuk Dr. Noor Hisham yang menyifatkan Datuk Dr. Rohaizat sebagai panglima perangnya dalam nada sebab menzahirkan ucapan penghargaan kepada beliau. Telah bersama dengan pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia mengharungi dan memerangi wabak COVID-19. Tinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Rohaizat kerana memberi komitmen yang tinggi sepanjang perkhidmatan beliau kepada rakyat Malaysia. Dalam pada itu, Datuk Dr. Rohaizat ketika ditemui berkata,
Beliau menzahirkan rasa bangga kerana dapat bersama-sama KKM memerangi COVID-19 di samping memberi maklumat terkini COVID-19 kepada orang awam. Seramai 8,381 individu yang berada di pusat kuarantin akan menjalani baki tempoh kuarantin di rumah masing-masing bermula hari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan pusat kuarantin di hotel-hotel terlibat tamat semalam. Dan bagi mereka yang didapati positif akan dihantar ke hospital, manakala yang negatif akan menjalani kuarantin wajib 14 hari di rumah masing-masing. Jadi yang negatif yang boleh pulang ini setelah mendapat keputusan swab test tersebut. Jadi ada soalan itu lagi, kalau swab test punya result lambat, jadi mereka still kena berada di pusat kuarantin sehinggalah result ataupun keputusan swab test itu diperoleh. Ya. Mesti dah dapat swab test baru kita benarkan pulang. Seramai 8,381 individu yang berada di pusat kuarantin akan menjalani tempoh kuarantin di kediaman mereka. Mereka telah pun disaring dan mendapati keputusan negatif. Seramai 51,422 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Selaras dengan arahan Perdana Menteri dan saranan Kementerian Kesihatan agar kawalan sempadan negara diperketatkan bagi menghalang kes import baru COVID-19 dibawa masuk imigran yang bolos memasuki sempadan. Pihak Polis Diraja Malaysia PDRM giat mempertingkatkan operasi penguasaan mengesan sedikit yang menjalankan aktiviti penyeludupan keluar masuk imigran di sempadan negara. Perkara tersebut ditegaskan Datuk Huzir Mohamad, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah GSJ PDRM di sidang media di Bukit Aman. So dalam operasi ini PDRM telah menggunakan pendekatan yang lebih drastik dan tegas dengan membuka siasatan di bawah kesalahan jenayah terancang, di mana suspek akan ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ataupun SOSMA. Tambahnya, Ops COVID-19 benteng ini telah berjaya menahan 371 ahli sindiket penyeludupan imigran, termasuk tekon darat, tekon laut, ejen dan penyedia rumah tumpangan. Pada sidang media yang sama, Datuk Huzir menjelaskan dalam tempoh masa 18 Mac sehingga 9 Jun tahun ini, seramai lebih 26,000 orang telah ditahan oleh PDRM atas pelbagai kesalahan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negara. Daripada sejumlah itu, seramai hampir 21,000 orang telah dituduh di mahkamah, manakala hampir 11,000 orang pula telah dikompaun. So, PDRM menasihatkan orang ramai agar terus mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan ataupun PKPP yang bermula pada 10 Jun hingga ke 31 Ogos ini. So, sehubungan dengan itu, orang lama dinasihatkan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi memastikan penularan wabak COVID-19 ini dapat dihentikan secepat mungkin. Menurut beliau, antara kesalahan yang dikompaun itu adalah kerana melanggar arahan PKP seperti ziarah Aidilfitri dan kesalahan lain. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Selangor menjangkakan berlaku peningkatan aliran trafik bermula hari ini selepas kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang membenarkan perjalanan rentas negeri. Kesempatan ini diambil warga Lembah Kelang untuk pulang ke kampung atau bercuti memandangkan umat Islam masih meraihkan Syawal dan sektor pelancongan domestik telah mula beroperasi.
Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontingen Selangor, ACP Muhammad Yazid Muhammad Yu, bagaimanapun meminta kerjasama orang ramai agar merancang perjalanan dan tidak memandu ketika mabuk. Mabuk di tempat awam dia menjadi satu kesalahan, dan apabila dia membawa kenderaan dalam keadaan mabuk menjadi satu kesalahan. Okey, sebab itulah kita kembali kepada masyarakat. Masyarakat perlu ada disiplin diri. Okey, kita perlu ada self conscious sendiri. Okey, mana-mana rakan-rakan atau keluarga yang minum bersama perlulah memperingatkan antara satu sama lain. Jangan memandu ketika mabuk. Sepanjang Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 30 operasi menyasarkan pemandu mabuk diadakan dan 50 tangkapan dibuat. Beliau ditemui pada sidang media Ops COVID-19 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor di Shah Alam. Dalam perkembangan lain, PDRM Kontingen Selangor berjaya menumpaskan sedikit pinjaman wang tidak sah dalam 5 operasi berasingan di sekitar daerah Kelang, Petaling Jaya, Kajang dan Serdang. Seramai 18 orang lelaki berumur dalam lingkungan 20 hingga 55 tahun berjaya ditahan. Okay, jumlah keseluruhan rampasan ketika operasi semalam saja sebanyak 38 handphone yang ada di hadapan saya ni, telefon bimbit, 2 unit komputer riba, 42 keping kad ATM pelbagai bank dan pelbagai dokumen dipercayai butiran milik peminjam dan 3 buah kenderaan serta wang tunai sebanyak RM5,736. Sabit kesalahan boleh didenda sebanyak RM250,000 atau tidak lebih dari RM1 juta atau dipenjara tidak lebih dari 5 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951. Operasi Vulture yang diadakan bermula 1 Jun hingga 30 Jun 2020 bertujuan untuk mengekang dan mengambil tindakan terhadap pemberi pinjaman wang atau alung yang beroperasi tanpa lesen. Sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHGP menegaskan kenaikan harga gunting rambut bukan dalam kawalan kerajaan. Menterinya Dato' Alexander Nantalinggi berkata setiap permis salon dan gunting rambut harus mempamerkan harga serta SOP digariskan dalam tempoh PKPP ini. Item yang dikatakan servis perkhidmatan yang dikatakan dalam kawalan harga, ya. Cuma apabila harga dah diletakkan dari pertubuhan dan sebagainya, biarlah patuh kepada yang telah dipamerkan di situ, ya. Sebab itu kita menggalakkan, kita menghendaki sebenarnya ke semua outlet ni pamerkan harga supaya customer datang dia tahu kalau dia perlu bayar tinggi sebab yang gunting tu ada special sikit, biarlah dia tahulah. Kalau dia tak, dia bayar, ya. Yang penting jangan orang keliru, jangan orang macam tak tahu jadi tiba-tiba ini harga dia terlalu mahal. Jadi itu tak betul sebab harga tak dipamerkan. Tambahnya, KPDNHGP mengambil maklum permintaan sesetengah permis salon mahukan tempoh pelanggan untuk perkhidmatan dipanjangkan seperti biasa. Mengikut SOP, setiap pelanggan hanya dibenarkan berada 1 jam di permis. Selain itu, KPDNHGP juga mengawal harga alat pelindung PPE yang digunakan oleh pelanggan ketika menggunting rambut. Akan tetapi, sekiranya ada laporan, pihaknya akan mengambil tindakan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas tinjauan SOP subsektor permis perkhidmatan gunting rambut, salon dan kecantikan di Pusat Membeli Belah Biceras. Tiada perubahan dari segi dasar penetapan harga jualan runcit petrol dan diesel seperti yang dilaporkan beberapa portal media. Perkara berkenaan ditegaskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHGP dalam satu kenyataan media.
Jelas KPDN-HEP pihaknya memandang serius laporan berkenaan dan menegaskan penetapan harga runcit petrol dan diesel adalah melalui mekanisme harga automatik APM. Ia dipengaruhi oleh harga minyak yang diproses selari dengan harga minyak mentah dunia. Tambahnya lagi, bermula 29 Februari 2020, KPDN-HEP telah menukar mekanisme penguasaan kawalan harga jualan runcit petrol dan diesel melalui Surat Arahan Pengawal Bekalan di bawah Peraturan 12A, Peraturan Kawalan Bekalan 1974 di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Ia bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan penguasaan dan pemantauan di peringkat KPDN-HEP sekiranya terdapat sebarang pelanggaran arahan di bawah akta yang berkuat kuasa. Zoo Negara hari ini kembali menerima kehadiran pengunjung setelah dibenarkan beroperasi di bawah PKPP. Timbalan Presidennya Rosli Rahman Ahmad Lana berkata, persediaan menyeluruh telah dilaksanakan dari aspek kebersihan dan keselamatan pengunjung. Sebelum Zoo Negara dibuka semula, proses nyakuman telah dilakukan di seluruh kawasan zoo. SOP biasa seperti pengambilan suhu badan, penjarakan sosial, pemakaian topeng hidung dan mulut juga akan dilakukan. Sehingga hari ini kawasan kita kebersihan dijaga dari awal sampai sekarang dan telah juga nyakuman berlaku dan semua kaunter-kaunter kita telah dinyakumankan sebelum kehadiran pengunjung pada hari ini. Jadi dalam keadaan haiwan kita hampir 4,000 haiwan semua yang ada, termasuk reptiles, burung-burung semua, jadi semua dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, tidak ada benda yang tidak diingini berlaku. Termasuk kaki tangan kita juga kesihatan dalam keadaan yang baik. Jadi kita telah melakukan SOP yang begitu ketat sekali untuk. Bagi pengunjung, pembukaan semula Zoo Negara tepat pada masanya untuk mengisi hari cuti di samping menghilangkan kebosanan anak-anak. Especially bawa anak lah sebab dia dah berapa bulan tak keluar, so dia dah minta zoo, Mami I want zoo, so kita orang pun bawa lah dia datang. So sangat happy lah sebab dah buka zoo semua, so activity for kids macam tak terbantut lah sebab dia orang punya mental health ni sangat penting lah untuk tumbuh saran dia orang. Sebab lagi pun saya rasa untuk hari pertama ni mungkin tak ramai orang. So sebab tu saya berani keluar kan. Kalau macam kalau mungkin dah lewat 2-3 hari mungkin orang ramai mula berpusat masuk ke Zoo Negara lah. So hari first ni saya rasa hari yang sesuai lah kan. Kurang risiko lagi pun hari ni kebetulan hari ni saya pun cuti kan. Isteri pun cuti, so kita ambil peluang bawa anak-anak semua. Teruja lah sebab anak-anak dah lama memang time PKP memang anak-anak tak keluar langsung, walaupun pergi shopping mall ke kedai ke memang tak keluar. So hari ni hari pertama time off day, saya bekerja juga tapi time off day tu dapat gembira lah, dapat rumah pun tak jauh sangat sebab nak pergi rentah negeri macam takut lagi. So kita pergi yang dekat-dekat dululah, try bawa anak-anak IP dulu. 2 ekor singa putih yang sepatutnya dipertonton kepada pengunjung Mac lalu kini dapat disaksikan pengunjung. Zoo Negara menawarkan tiket percuma selama setahun kepada 100 pengunjung terawal pada Sabtu ini. Zoo Negara dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi hingga 4 petang dengan tiket berharga RM45 untuk dewasa dan RM18 untuk kanak-kanak. Tinjauan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 di Kemaman Terengganu, khususnya di kawasan rawat dan rehat RNR Perasing yang menjadi pintu sempadan untuk ke negeri-negeri di Pantai Timur, mendapati orang ramai mula mengambil peluang ini untuk pulang ke kampung halaman. Pengguna LPT2 yang ditemukan menzahirkan rasa syukur dengan pengumuman Perdana Menteri itu dan berharap orang ramai mematuhi setiap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan ketika pulang ke kampung. Memang dah lama tak balik kampung. Jadi memang kita ambil peluang ni untuk balik kampung lah. So balik mana?
Balik Kuala Terengganu. Jadi kerajaan belum memerang cuti ni memang lagi. Betul, terus ambil cuti. Nak balik kampung. So, orang kata perjalanan tu, orang kata tertinggal mana ikut SOP lagi. Masih ikut SOP. Lagipun sepanjang saya berhenti ni orang tak berapa ramai. Jadi kita memang boleh jaga penjarakan sosial tu lah. Sementara itu, peniaga di R&R Perasing melahirkan rasa syukur atas keputusan kerajaan membenarkan gerai-gerai makanan beroperasi semula selepas hilang punca pendapatan sepanjang PKP dilaksanakan. Kami sebagai peniaga di sini, ialah memang kita patuh pada arahan lah. Dari segi pendapatan tu adalah juga, memandangkan hari ni pun baru hari pelepasan kan. Dari segi sambutan pun alhamdulillah lah, adalah. Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Cik ketika dihubungi berkata polis akan melakukan pemantauan di semua kawasan R&R di sepanjang LPT2 bagi memastikan pengguna jalan raya dan peniaga mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Kerajaan Johor berhasrat memperkasakan ekosistem digital termasuk menyebarluaskan lagi capaian internet berkualiti ke seluruh negeri dalam menghadapi cabaran dunia pendidikan pasca COVID-19. Usaha sedang dipertingkat sekaligus memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian agar ia lebih sempurna. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata, Johor harus menyediakan infrastruktur berkaitan jika tidak mahu ketinggalan pada masa hadapan. Selain penggunaan teknologi yang lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran, warga pendidik harus meningkatkan kemahiran dan kreatif dalam mengoptimalkan potensi penggunaan aplikasi pembelajaran dalam talian. Peranan warga pendidik akan menjadi lebih fleksibel dan juga anjal. Ini kerana semua orang boleh mencari ilmu dan maklumat dengan mudah dalam talian. Malah, setengah bahan pembelajaran juga ada yang diperoleh dari internet sepenuhnya. Beliau berkata demikian sempena sambutan Hari Guru peringkat negeri Johor. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memeriksa barangan mewah yang dirampas polis dari sebuah unit pengesempuri mewah di Ibu Negara pada Mei 2018. Hakim Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan peguam bela Tan Sri Syafiee Abdullah dan Timbalan Pendakwa Raya Fatin Hadni Khairuddin. Jelas Hakim Muhammad Jamil, pemeriksaan itu perlu supaya pemohon boleh membela diri dalam kes pelucuk hak terhadapnya. Hakim turut membenarkan Datuk Seri Najib memeriksa barangan itu bersama seorang peguam. Antara barangan mewah terbabit adalah jam tangan, beg tangan dan cermin mata hitam. Bagaimanapun tiada tarikh ditetapkan bagi pemeriksaan tersebut. Sebelum ini, Mahkamah sama turut membenarkan Datin Sri Rosmah Mansor memeriksa barangan yang disimpan pihak Bank Negara. Lebih 12,000 barangan termasuk barang kemas, beg tangan dan jam tangan berjenama mewah serta mata wang asing berjumlah 600 juta ringgit dirampas polis. Sementara itu, peguam mewakili syarikat barangan kemas Lubnan, Global Royalty Trading SAL, David Gurupatam memaklumkan pihaknya memohon lanjutan masa kerana anak guamnya berada di Britain dan tidak dapat hadir kerana sempadan negara masih ditutup ekoran penularan COVID-19. Timbalan Pendakwa Raya Fatin Hadni kemudiannya memaklumkan Datuk Seri Najib dan isteri boleh memeriksa barangan mereka yang lain terlebih dahulu sebelum memeriksa bersama wakil Global Royalty sebaik mereka tiba di Ibu Negara. Pihak pendakwaan juga memaklumkan mereka tidak akan mencabar permohonan pelucuk hakkan terhadap Pangsepuri Pavilion Resident. Berita Tengah Malam edisi 10 Jun berakhir di sini. Bagi mereka yang memulakan perjalanan rentas negeri, selamat memandu dan rancang perjalanan anda. Teruskan amal kawalan ke diri serta biasakan diri dengan gaya hidup normal baharu. Assalamualaikum dari saya Nazri Fahmi Syukri dan salam sejahtera.